Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المنعد المذل السميع والبصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك المكيز الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والفاتحة عما غير النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإبداع المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita sambung muka surat 11. Sebelah ha? 17. Satu hakikat. 17 saya. Ha? Ya, betul. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Satu hakikat fitriyah yang wajib diterima dan diimani oleh setiap orang yang beriman bahawa satu hakikat fitriyah yang wajib diterima dan diimani oleh setiap orang yang beriman bahawa langit dan bumi serta makhluk yang ada di kedua-duanya dan juga diri kita manusia sendiri telah wujud di muka alam ni. Maknanya kalau kita kata kita kena ambil daripada kesimpulan yang belakang. Ini sebagai bukti dalil akli bahawa ada pencipta, ada yang mencipta, Tuhan yang mencipta. Kesimpulan setiap makhluk yang wujud di alam dunia ini tidak akan wujud sendiri, malah ada pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu wujud makhluk-makhluk di alam dunia ini adalah menjadi dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan keesaan yang didapati oleh akal fikiran manusia secara logik dan mantik, sebagaimana dalil akal ijmali yang bersandarkan dalil naqli, bukan mengikut logik akal semata-mata. Dalil akal ni dia bukan ikut logik akal semata-mata, dia bersandarkan kepada dalil naqli. Jadi satu hakikat yang wajib diterima dan diimani oleh setiap orang beriman bahawa langit, bumi, makhluk serta ada kedua-dua ni telah wujud. Dengan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, benda ni ada. Alam ni ada. Justru itu kita wajib beriman dengan kewujudan Allah dan keesaannya, dan tidak seharusnya kita merasa syak dan ragu-ragu lagi. Jadi mustahil sesuatu benda ni dia wujud dengan sendiri tanpa pencipta. Jadi kita masuk hutan, tiba-tiba ada pondok, maka sudah pastilah pada segi fikiran kita, dalil akal kita menunjukkan bahawa ada orang dalam hutan ni. Walaupun hutan ni kita masuk, kita rasa macam tak ada orang, tapi bila kita tengok ada pondok tu menunjukkan ada orang ni. Kita datang surau pagi tadi, kita tengok lembu, tahi lembu tu banyak. Lembu tak ada kan, tapi tahi lembu tu banyak. Jadi dia sudah menjadi pada logik akal kita kata mesti dah lembu masuk ni, sebab tahi dia ada kan. Jadi oleh kerana alam ni dah wujud, kita tengok diri kita ada apa semua ada ni, jadi mestilah ada pencipta ni. Walaupun kita tak nampak pencipta dia, tapi dengan adanya alam ni mesti ada pencipta dia. Sebab dia kata beriman, percaya. Ini benda perkara-perkara gaib. Kalau benda yang
benda yang wujud ada depan mata kita, ini dia tak adalah diistilahkan sebagai beriman dalam hati. Maknanya dalam hati ni nak jenis nampak baru kita percaya, maka bagaimana dengan perkara yang gaib? Kan? Allah ni perkara gaib, tak nampak. Tapi macam mana kita nak percaya? Jadi dibawakan dalil nakli dan dalil akli. Kan? Dalil nakli dan dalil akli. Kalau benda yang tak nampak, contohnya Allah, tak nampak kita tak percaya. Macam mana pula dengan ada benda yang tak nampak? Macam contohnya, kalau roh tu kita tak nampak. Angin, contohnya angin. Angin, kita tak nampak. Kan? Itu makhluk. Tapi kita macam contoh benda yang kita tak nampak, tapi kita tahu benda tu ada. Contoh hari Rabu. Hari ni hari apa? Sabtu kan? Esok hari Ahad. Hari Ahad tu ada tak ada? Ha? Tunjuk mana? Cuba tunjukkan hari Ahad tu. Yalah, bagilah tunjuk hari Ahad tu, tunjuk ke depan. Tapi dalam fikiran tu ada tak? Itu padahal kalau kita dalam bab tauhid, kita tahu wujud tu, wujud pencipta ni, maknanya pada fikiran tu ada. Allah tu ada. Berdasarkan bukti, dalil semua. Dalil akli dan dalil nakli. Tapi boleh tunjuk? Tak boleh tunjuk. Tapi ada. Tapi kalau nak tunjuk depan mata baru nak percaya, dan dibawakan dengan dalil. Umpamanya macam kita buah kelapa jatuh. Buah kelapa tu jatuh. Kita tahu tak buah kelapa tu dah jatuh? Tapi boleh kita tunjuk. Mana jatuh tu, mana nak tunjuk tu? Kan? Kalau kita tunjuk ni dah jatuh. Mana? Ini kelapa. Kan? Tapi ada tak pada fikiran tu? Ada. Macam kita beli barang, harga. Berapa harga dia? Tapi nak tunjuk harga tu boleh kita tunjuk. Ini bukan harga, ni dia punya kertas dia. Tapi pada fikiran tu ada. Nak tunjuk tu tak ada. Itu umpama lah. Maknanya dalam bab wujudnya Allah ni ada. Tapi nak tunjuk tu, tapi kita wajib beriman. Dah ditunjukkan dengan dalil nakli dan dalil akli. Tapi nikmat yang paling besar sekali dalam syurga ialah nikmat dapat melihat Allah. Nikmat dapat melihat Allah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kalau kita baca kisah nikmat-nikmat syurga ni, dia cerita tentang nikmat-nikmat yang bagaimana mengikut selera nafsu kita. Sebab di syurga ni tempat untuk kita memuaskan nafsu kita. Apa sahaja kehendak kita. Bab makan ke, bab apa semua, nak berpakaian ke, nak bermewah-mewah ke, semua. Tapi sebenarnya nikmat-nikmat tu nikmat yang kecil. Nikmat yang paling besar sekali ialah nikmat dapat melihat Allah. Tanpa kaifiat. Bagaimana? Itu wallahu a'lam. Justru itu kita wajib beriman dengan wujudnya Allah dan keesaannya dan tiada sarunya
kita merasa syak dan ragu-ragu lagi. Dah bawa dalil dah, dalil akli, dalil nakli. Dalil akli, dalil nakli Al-Quran, afillahi syakun fatiris samawati wal ardh. Patutkah berlaku sebarang syak tentang wujudnya Allah yang mencipta langit dan bumi? Ini Al-Quran. Al-Quran ni kita wajib beriman. Ni ayat Quran, kita wajib beriman. Tak beriman pula, tak percaya pula dengan ayat Quran. Tapi jadi siapa yang beritahu yang mencipta langit bumi? Allah sendiri beritahu. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada syak, jangan syak. Sehubungan dengan ini, orang-orang musyrikin, orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia menyembah selain Allah. Apabila ditanya kepada mereka siapa yang menjadikan mereka, mereka akan jawab Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala sikap dan pendirian orang musyrik itu dalam firman-Nya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan demi sungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanyakan mereka siapa yang menjadikan mereka, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Jika demikian bagaimana mereka telah dipesongkan daripada menyembah dan mengesakannya. Pergilah tanya orang-orang musyrikin, orang kafir, tanya dia siapa yang menurunkan hujan. Ini tanah runtuh ni, Sami Velu pun tahu dulu ini tanah runtuh banjir, bukan kerja kita dia kata kan. Ini kerja, dia tahu kerja Allah Ta'ala. Tapi mereka, bagaimana dinyatakan Allah, sikap mereka ni, bagaimana mereka telah dipesongkan. Bagaimana mereka ni telah dipesongkan. Jawapan orang musyrik itu sebenarnya bukan jawapan yang betul-betul beriman kepada Allah. Kerana mereka hanya mengakui Allah Ta'ala yang menjadikan mereka, sedangkan ibadat mereka masih menyemutukan Allah dengan lainnya. Maknanya mereka ni bukanlah sebenar-benar betul-betul beriman. Sebab apa? Ibadat lain, pengakuan dia lain. Tapi ibadat dia menyembah berhala. Firman Allah SWT, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surah Yusuf ayat 106. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Jadi jangan kebanyakan orang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman, melainkan dengan mempersekutukannya juga dengan yang lain. Jadi termasuklah juga dia beribadat, tapi beribadat kerana nak menunjuk-nunjuk. Itu pun termasuk tu. Itu yang Nabi kata syirik. Tapi syirik ni syirik yang tersembunyi. Ibadat bukan kerana Allah, tapi ibadat kerana manusia ataupun riak. Sedekah, tapi dalam hati tu nak beritahu kat orang yang dia ni pemurah. Bila orang tengok orang tak ada, tak nak dia sedekah. Bila ramai-ramai dia rajin sedekah. Bila depan orang dia baik, belakang orang rupanya kan, wa'yazubillah. Bila orang ramai dia semayang, orang tak ada dia tak semayang. Depan orang dia semayang, belakang tak semayang. Bila ada majlis-majlis besar, orang-orang besar turun, YB turun, dia datanglah. Tak ada. Dia kata buat apa? Aku datang ni sebab nak tunjuk muka kat orang ni. Kalau aku tak datang kan dia sebut-sebut nanti, ya susah. Jadi dan orang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Ada juga kadang sampai kan berubat, pergilah orang kata untuk batin pun untuk batin lah, dia guna jin pun jin lah, janji saya sembuh. Jadi kata beriman tapi mempersekutukan juga, tak sedar. Jadi kalau syirik yang tadi, yang riak tadi, syirik yang tersembunyi. Sebab apa? Kita ibadat kita mesti mutlak hanya kerana Allah. Ini ibadat bukan kerana Allah.
kerana dia segan dengan jiran dia, kerana dia segan dengan orang taman dia, dia segan dengan bapa mentua dia segan dengan adik-beradik dia segan dengan kawan-kawan dia. Kan tak pergi kan, tak pergi sembahyang Jumaat kan nampak sangat, jangan kena kecam kan. Jadi dia kerana manusia. Jadi kita sekarang ni kita nak mentauhidkan tu, maknanya segi ibadat kita pun zahir batin kita hanya lillahi ta'ala. Jangan mempersekutukan. Orang beriman ni kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka bersekutu. Ada juga mempersekutukan Allah. Sedar ke tak sedar? Kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar. Kalau orang yang tak mengaji langsung tak sedar. Perbincangan dan kesimpulan. Akidah atau tauhid ialah pertama memastikan sahih, kesahihan itikad seorang mengenai ketuhanan, kerasulan dan sam'iyat dengan berasaskan dalil-dalil nakli dan akli. Memastikan kesahihan i'tiqad, pegangan kita mengenai ketuhanan, kerasulan, mana tu belajar yang sifat 20 apa semua kan? Rasul, sifat wajib, sifat harus, sifat wajib, sifat mustahil, harus. Dan sam'iyat. Sam'iyat ni perkara yang kita tak nampak tapi kita dengar. Contohnya cerita-cerita tentang hari akhirat, cerita tentang azab kubur, cerita tentang malaikat munkar nakir ke, cerita tentang perkara-perkara syurga neraka tu, perkara-perkara tu perkara sam'iyat. Dengar tapi nampak tak? Orang kat kubur tu duduk rumah sebelah kubur je, tak pernah pun dengar kena pumpang, tak pernah pun. Tapi dengar cerita kan, bahawa orang ni akan bila 7 langkah kita balik nanti malaikat akan tanya kan, tak dapat jawab kan, dipukulnya kan, nak ular ada semua, kubur himpit. Saya tengok sama daripada semalam tu je besar saiz kubur ni. Tu perkara sam'iyat, perkara yang dengar tapi tak nampak. Tapi benda tu nak kena nampak baru nak percaya. Kalau benda nak nampak baru nak percaya, tidaklah dinamakan beriman. Sebab iman ni, kepercayaan ni benda tak nampak tapi kena percaya. Itu yang susah. Itu yang orang kafir ni dia tak nak. Dia nak kau kata Tuhan ada, benda ada mesti benda kena ada depan mata. Jadi kami buat ni sebab nampak. Kami cipta buat ni, ada belalai sikit, ada besar sikit, tengok muka pun dah gerun dengan taring apa semua. Jadi apa-apa kita ibadat untuk dia ni. Nanti dia dia yang akan dialah yang akan nak bagi ke tak bagi. Padahal dia tahu yang menurunkan hujan ni Allah. Tapi mereka ibadat bukan untuk Allah, untuk dia punya berhala-berhala dia. Itu segi zahir. Batin ibadat, tapi rupanya hati tu untuk sebab-sebab tujuan-tujuan tertentu manusia. Yang kedua, mendedahkan pendustaan dan keraguan orang-orang musyrikin terhadap orang-orang beriman yang mempercayai Allah, malaikat, rasul, kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar. Nak mendedahkan pendustaan dan keraguan orang-orang musyrikin. Yang ketiga, menetapkan keimanan dalam hati seorang serta meyakinkan wujudnya Allah dan keesaan, dan mengiktikadkan Allah bersifat kamalan, sifat kesempurnaan, dan maha suci dari sifat kekurangan. Jadi kalau ditanya Tuhan, siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Allah ni? Tuhan lah. Allah ni ialah nama Ismul A'zam, lafzul jalalah. Allah ni nama yang terbesar. Tapi yang lain-lain nama tu Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama sifat, nama bagi sifat. Siapa Allah ni? Allah ni pertama sekali dia wajibal wujud. Dia wajib ada. Dia mempunyai dan bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Mustahil Tuhan itu bersifat dengan sifat kekurangan. Itu secara ijmal. Maha suci ia daripada sifat kekurangan.
Tuhan mestilah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Mustahil dia ada sifat kekurangan. Maknanya Allah ni maha sempurna. Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan. Mana kekurangan kita kata doa kita ni tak tahu dah lama dah doa Allah tak dengar. Kalau Allah tak dengar tu maknanya Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Mana ada Allah tak dengar? Allah bersifat dengan sifat sama. Allah maha mendengar. Kita je tak faham. Allah perkenankan doa kita ni dengan 3 cara. Cara pertama Allah bagi cash. Yang kedua Allah tolak doa yang kita minta Allah tak bagi, tapi Allah tolak bala yang sepatutnya kena dengan kita. Dan yang ketiga Allah bagi pahala, nanti Allah beri, tukarkan doa kita dengan pahala-pahala yang mana Allah bagi syurga di akhirat nanti. Tapi kita nak kita pada kita doa dah 10 tahun minta Allah tak perkenankan. Allah tak dengar doa kita. Bila dapat kita kata alhamdulillah Allah dengar kan? Banyak kita dengar kan. Alhamdulillah akhirnya Allah dengar doa aku. Maknanya selama ni 10 tahun doa tu Allah tak dengar. Allah dengar doa kita. Sebab Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kalau kita kata Allah tak dengar, mana tak dengar tu sendiri sifat kekurangan. Kalau kita manusia ni kalau tak dengar dapat kad OKU, orang kurang upaya. Sebab apa lah dapat kad OKU? Saya telinga saya tak dengar. Dapat kurang. Ramai orang cakap macam tu kan. Akhirnya Allah dengar doa. Selama ni Allah tak dengar ke? Jadi Allah ni sempurna, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil Allah itu ada sifat kekurangan. Allah Tuhan. Tuhan ni apa? Siapa pula Tuhan ni? Tuhan ni tempat pergantungan seluruh makhluk. Tak ada tempat bergantung. Dia lah tempat bergantung, tempat minta, tempat untuk kita memohon. Dialah yang menjadikan. Kalau dia tidak bersifat dengan sifat yang tadi, dia bukan Tuhan. Dia tempat, Tuhan ni ialah tempat bergantung seluruh makhluk. Kalaulah tak ada sifat ni, dia bukan Tuhan. Kalau berhala tu dia kata Tuhan, adakah dia ni tempat bergantung seluruh makhluk? Tak ada. Maka dia bukan Tuhan. Habis kenapa dia sembah? Dia sesat. Kemudian perbincangan akidah atau tauhid ni membahaskan masalah-masalah keimanan yang menjadi keistimewaan yang unggul dalam akidah dan tauhid tidak didapati perbahasan serta terperinci dalam ilmu-ilmu yang lain. Tauhid ni dia membahaskan masalah keimanan, dia tak dibahaskan dalam fiqh, dalam tasawuf. Dia dibahaskan dalam ilmu tauhid. Bab rukun iman ni dibahaskan dalam ilmu tauhid. Kalau kita belajar, ada ustaz-ustaz datang mengajar, kalau ilmu yang dibahaskan tu berkaitan dengan iman, keimanan, rukun iman, maka kita tahulah, ini ustaz ni mengajar tauhid. Dia ilmu yang kita wajib belajar ni, yang 3 ni, tauhid, tasawuf, fiqh ni. Kalau ustaz tu datang mengajar, dia cerita tentang sabar, sifat kena bersyukur, kena redha, dan Allah Ta'ala tahu apa yang terkandung dalam hati kita, buat ibadat ni biarlah ikhlas. Itu maknanya kita mengaji tu, pelajaran kita yang kita belajar tu adalah ilmu tasawuf. Tapi kalau ustaz yang datang mengajar tu cerita tentang tuan-tuan bila angkat takbir tu, tuan-tuan angkat takbir sini tak macam ni kan, baca sebutan ni macam ni. Itu maknanya tuan-tuan kalau ni nanti menyebabkan solat kita tak sah, batal tuan-tuan. Itu maknanya pelajaran yang kita belajar tu fiqh.
Kan ada cerita tentang zakat lah, cerita tentang hukum talak ke, tentang wasiat ke, tentang faraid ke. Itu semua berkaitan dengan fiqh. Yang ni fokus, dia kata masalah perbahasan tentang keimanan, tentang hari akhirat, maka dia adalah subjek ilmu tauhid. Dia tak dibahaskan dalam ilmu-ilmu yang lain. Yang kelima, mengenal pasti sejauh mana kesahihan i'tiqad dan keimanan. Macam mana nak mengenal pasti kita punya i'tiqad ni dan keimanan seorang yang mempercayai Allah, malaikat-malaikat, rasul, kitab Allah, hari akhirat, qada qadar tanpa dalil. Sama ada dalil nakli ataupun akli. Nak kenal pasti sejauh mana kesahihan seorang ni percaya Allah tanpa dalil. Sama ada dalil nakli ataupun dalil akli. Sekarang ni kita belajar ni berdalil. Berdalil. Akidah yang berasaskan dalil nakli adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah para sahabat baginda. Akidah seorang yang berasaskan dalil nakli atau dalil akli adalah akidah yang sahih dan sah imannya, dan mereka tidak termasuk dalam golongan orang yang muqallid. Apa dia orang yang muqallid? Orang yang mengikut. Dia mengikut. Dia taklid. Taklid, orang yang beramal dengan taklid ni namanya muqallid. Iman dia bahaya. Nanti orang yang diikut tu berpaling akidah, dia pun berpaling akidah. Kadang-kadang orang Melayu kahwin dengan Mak Saleh, kan? Jadi Mak Saleh ni, suami dia Mak Saleh, masuk Islam sebab nak kahwin. Dia tak belajar apa-apa, dia mengikut agama isteri dia, bertaklid kepada isteri dia. Tiba-tiba isteri dia pula berpaling akidah, dia pun berpaling akidah. Pada zaman Rasulullah SAW, ilmu tauhid belum wujud lagi, sekalipun tauhid menjadi dasar utama mengenal Allah dan menjadi pokok ajaran Islam. Dulu zaman Nabi SAW, Nabi itu sendiri menjadi ikutan terus. Nabi tunjuk contoh terus. Maka tidaklah ada satu ilmu yang dinamakan ilmu tauhid. Sekalipun tauhid itu menjadi dasar, tapi dia tak ada istilah tu. Ini ilmu tauhid, ini ilmu tasawuf. Jadi ulama-ulama yang mengkelaskan, okey, ini tauhid, ini fiqh, ini tasawuf. Semasa hayat Rasulullah SAW, baginda telah mentarbiyah para sahabat sikap dan watak bertauhid, dan peribadi Rasulullah SAW selaku seorang Rasul adalah hidup bertauhid. Semangat hidup bertauhid, Islam berkembang ke seluruh dunia dan menguasai kuasa-kuasa besar ketika itu, iaitu Parsi di timur dan Romawi di barat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan kepada sahabat. Nabi cerita kepada sahabat bahawa satu hari tu ada 40 orang bersama dengan Nabi dalam satu kemah. Kemah tu macam kubah. Duduk. Nabi kata, mahu tak di kalangan kamu ni 1/4 masuk syurga? Naklah. Mahu tak di kalangan kamu ni 2/3 masuk syurga? Nak. Mahu tak di kalangan kamu ni masuk syurga 1/2? Kata nak. Nabi kata, ketahuilah bahawa syurga itu hanya untuk orang Islam. Syurga tu hanya untuk orang Islam. Orang kafir tak akan merasa masuk syurga. Jadi maknanya syurga ni untuk orang Islam. Jadi Nabi SAW menyatakan bahawa walaupun orang kafir ramai, orang Islam tak ramai, tapi syurga tu hanya untuk orang Islam. Nabi umpamakan seperti bulu yang berada di badan lembu, badan binatang lembu. Warna bulu lembu ni hitam, adalah putih. Itulah umpama orang Islam. Badan lembu tu hitam, yang ada tompok putih, itulah umat Islam. Dan kalau kita tengok dalam dunia hari ni, antara orang Islam dengan orang kafir, orang Islam tu banyak, tapi kalau dibandingkan
nisbah dia orang Islam dengan kafir mana lebih banyak dalam dunia ni? Orang kafir banyak kan? Kalau mereka nak memusnahkan orang Islam boleh, sebab mereka ramai, tetapi tetap Islam ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari ini Islam tetap terus berkembang. Kalau tengok negara Jepun, Jepun dah Islam dah mula, masjid-masjid pun dah banyak. Jerman kan? Tapi Nabi kata walaupun umat Islam tu dalam dunia ni Islam tu tak ramai, tapi syurga ni hanya untuk orang Islam. Jadi sebab tu kata Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab Barul Mazid, dia mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? Kita sebagai orang beriman, orang mukmin, sepatutnya bersyukur kepada Allah SWT kerana kita ni di kalangan orang yang Nabi kata sikit, tapi dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala disebut nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, nikmat kekayaan, nikmat kesihatan, nikmat sempurna panca indera, nikmat sempurna tubuh badan kita, anggota, nikmat iman. Nikmat-nikmat ni yang paling besar sekali ialah nikmat iman. Patut sangat kita bersyukur, ya Allah, syukurnya ya Allah. Apalah syukur tu, mulut asyik bersyukur sangat kerana Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang di kalangan orang beriman. Kedua, nikmat sihat. Orang yang sihat dia tak sedar dia tu satu nikmat besar. Dia sedar sihat tu satu nikmat bila dia sakit. Imam Ghazali kata nikmat yang paling bawah sekali ialah nikmat kekayaan. Yang mana kita ni selalu nikmat tu yang kita rasa, oh alhamdulillah besar betul nikmat ni. Dapat bonus 10 bulan gaji. Oh ni nikmat. Kan? Dapat macam-macam dapat, kita rasa itulah nikmat yang paling besar. Tapi kata Imam Ghazali, nikmat yang paling besar ialah nikmat iman. Patut sangat kita bersyukur. Alhamdulillah. Sebab apa? Nabi kata syurga tu hanya untuk orang beriman. Orang kafir tak merasa. Sampailah bila orang Islam tu habis, orang yang terakhir sekali dikeluarkan daripada neraka, masuk dalam syurga, barulah pintu neraka tu ditutup serapat-rapatnya, dipatri, tak akan terbuka lagi dah. Tak ada dah yang daripada dalam neraka tu keluar dah. Sebab apa? Sebab orang beriman yang last sekali dah masuk syurga, habis. Maknanya kalau orang tu ada iman, walaupun sebesar biji sawi, dia tetap akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab iman walaupun sebesar zarah tu, iman tu tak akan terbakar. Tapi kita tak naklah masuk neraka yang last sekali kan. Kita kalau boleh kita nak masuk syurga tanpa hisab. Nabi ajar doa, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Itu doa Nabi tu. Nabi ajar, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau hisapkanlah aku dengan penghisapan yang mudah. Mudah maknanya hisap yang ringan. Jenis jalan. Kalau Roblox tu, bayangkan kalau Roblox, kita jumpa Roblox, mana cik? Balik gombau, jalan. Kan, sonyung kita. Tapi bila mana tu? Balik gombau. Sudah, dia mula dah. Lepas tu dia jenguk kepala ke belakang pula. Cik, tepi sikit. Aduh, dah kena parking tepi tu. Kan? Kat dunia pun kita dah takut. Macam mana ke akhirat esok? Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya Allah ringankan hisap tu. Macam mana ringan hisap ni? Macam tu lah. Jalan. Masuk syurga tanpa hisap. 10. Semangat hidup tauhid berkembang seluruh dunia. 11.
Dengan tertakluknya Parsi dan Romawi di bawah kuasa Islam, buku-buku yang ditemui oleh umat Islam di perpustakaan lama di negeri Parsi, Yunani dan lainnya diterjemahkan dan dikaji isi kandungan dengan teliti. Ke-12, buku-buku dari pemikiran ahli falsafah kuno yang ditemui di perpustakaan Parsi, Yunani dan lain-lainnya merangsangkan daya fikir umat Islam hingga menjadi pemikir baru dan melahirkan idea-idea baru yang tidak semuanya bersifat positif, malah terdapat juga pemikiran baru itu menyesatkan akidah. Jadi pemikiran-pemikiran ni sekarang ni muncul lagi satu agama Mahdi. Bayangkan dalam keadaan sekarang ni yang muncul agama ni, lepas tu satu lagi muncul agama Mahdi ni. Viral juga ni. Pengikut dia sekali dia live ni, yang menonton dia punya live ni ramai-ramai. Dan telah dimaklumkan di dalam pengetahuan Kementerian Agama. Dia kata dia pun dalam live dia pun pantau juga, tengok agama Mahdi. Orang Melayu. Intelektual Muslim dan ulama Islam mengkaji pemikiran baru itu dengan berasaskan wahyu ilahi untuk memastikan sejauh mana kesahihan pemikiran baru tadi dari sudut akidah dan tauhid. Dia macam-macam kan, sistem Islam lah. Lepas tu yang dulu sebelum ni pegangan hak. Tauhid sebagai intisari ajaran Islam telah menjadi perbahasan cendekiawan Muslim dan para ulama Islam dan menjadi suatu ilmu yang membahaskan keimanan dan i'tiqad. Seseorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya dengan berdalilkan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli ni senang je, nakli. Ayat Quran lah. Ayat Quran, tunjuklah dalil. Afillahi syakkun fatris samawati wal ard, ataukah berlaku sebarang syak terhadap wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, ataupun Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menjadikan langit dengan bumi. Itu dalil lah, bukti. Allah sendiri mengatakan bahawa Allah yang menjadikan langit dengan bumi. Ada tak yang lain-lain? Ada ke lain-lain dalil, tunjuk dalil daripada kitab-kitab lain ke? Ada statement dia kata aku yang menjadikan. Kan? Tanya, kau boleh tanya Ayah Pin pun dah meninggal lah. Kan? Kok ya ada yang mengaku dia Tuhan, macam Fir'aun bila kata dia kata aku boleh menjadikan, aku boleh menghidupkan dan aku boleh mematikan. Okey. Dia panggil dia punya rakyat dia, sini. Tengok ni dua orang. Kau kata aku ni tak ada kuasa. Aku boleh mematikan, aku boleh menghidupkan. Okay, ni seorang ni dia dua-dua hidup ni. Tengok. Seorang ni aku hidupkan, seorang ni aku matikan. Macam mana cara dia? Seorang dia bunuh, mati lah. Seorang aku lepaskan, hidup. Maknanya aku boleh menghidupkan, aku boleh mematikan. Oh, senang betul. Lepas tu minta apa, tukar matahari ni daripada maghrib kepada masyrik pula. Terbit daripada timur pergi ke barat, tukar pula barat ke timur. Tengah dia Fir'aun pun habis kuat pun dia mengaku, dia kata aku boleh hidupkan, boleh mematikan. Dengan cara macam itulah cara dia. Kan? Tak ada dia sampai mengaku akulah yang menjadikan langit. Tak ada. Jadi dalam Al-Quran Allah sendiri menyatakan bahawa dia menjadikan langit dan bumi. Kemudian dalil akli. Dalil akli. Akli berdasarkan bersandarkan akal yang berpaksikan nakli juga. Seseorang itu yang ke-16 orang itu boleh juga membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya dengan berdalilkan dalil akli yang ijmali.
Maknanya seseorang tu boleh membuktikan Allah, wujud Allah ni dan keesaannya dengan berdalilkan dalil akli secara ijmali. Bermakna kalau ditanya kau ni duk menyembah Allah, sembahyang menyembah Allah, kata sembah Allah ni, apa bukti, apa dalil Allah tu wujud? Apa dalil Tuhan ni wujud? Okay, kalau orang yang berdalilkan dalil yang tafsili secara detail, dia bolehlah keluar ayat Quran, dia boleh berhujah. Tapi kalau kita nak buktikan, kita pun nak ayat Quran pun lupa. Maka kita boleh berdalilkan bahawa Allah ni wujudnya makhluk-makhluk di alam ni ataupun wujudnya alam ini menjadi bukti adanya Allah. Itu satu dalil yang ijmali, ringkas. Maknanya kalau ditanya, apa bukti Allah ni ada? Buktinya ialah adanya alam ini. Itu dalil ijmali. Sekurang-kurangnya kita boleh berdalil dengan dalil ijmali. Contohnya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, segala sifat kesempurnaan. Berapa? Tak terhitung banyaknya. Mustahil Allah itu bersifat dengan sifat kekurangan. Itu namanya dalil ijmali. Kalau dalil tafsili, Allah bersifat dengan tu yang 20 sifat tu kita boleh hurai. Itu dalil tafsili. Ini kalau sampai tanya apa bukti Allah ni wujud? Saya pun sebab saya ngikut rumah saya. Itu nama dia taklid. Kita ni muqallid. Sah tak? Tak sah. Setiap makhluk, itu dia punya kesimpulan daripada pelajaran tauhid. Yang ke-17, setiap makhluk yang wujud di alam ini tidak akan wujud sendiri tanpa penciptanya dan adalah mustahil pada akal fikiran manusia secara logik dan mantik perkara ini boleh berlaku. Kesimpulan daripada belajar tauhid. Jadi kita dapat kesimpulan bahawa setiap makhluk yang wujud alam ni takkan wujud sendiri tanpa pencipta dia dan adalah mustahil pada akal fikiran manusia secara logik dan mantik perkara ini boleh berlaku. Takkan berlaku. Setiap orang yang mukallaf wajib menerima satu hakikat fitrah bahawa langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang ada kedua-duanya dan diri manusia sendiri yang telah wujud di alam ini membuktikan wujudnya Allah dan keesaannya, dan wajib beriman kewujudan Allah dan keesaannya tanpa merasa syak dan ragu-ragu. Ini hasil kesimpulan daripada pelajaran tauhid ataupun akidah. Berdalil, kita tahu bahawa makhluk ni ada pencipta dia. Jadi setiap mukallaf, kita ni mukallaf wajib menerima satu hakikat fitrah bahawa langit, bumi, makhluk yang ada ni dia tidak wujud dengan sendiri melainkan telah dicipta oleh Allah. Jadi bukti Allah ni wujud dan Allah ni Maha Esa. Dan wajib beriman Allah dan keesaannya tanpa merasa syak dan ragu-ragu. Buang, jangan ada waham, jangan ada zon, jangan ada syak. Dia dalam bab ni kita beriman ni jangan ada zon, jangan ada syak, jangan ada waham. Dia mesti yakin 100%. Jangan ada keraguan. Jadi dengan kita belajar tauhid, kita nak buang keraguan-keraguan. Kalau ada keraguan di sisi Allah, kita ni kafir. Kalau ada keraguan di sisi Allah ni, kita kafir. Tapi di sisi pandangan manusia, kita ni orang beriman. Maka kita ni wajib diselenggarakan dengan, kalau kita meninggal, wajib diselenggarakan dengan cara Islam. Tapi di sisi Allah dia ni kafir. Sebab kita tak tahu apa i'tiqad dalam hati setiap orang ni. Kita tak tahu. Cuma yang kita nak jaga i'tiqad kita. I'tiqad ahli keluarga kita. I'tiqad umat Islam. Kita nak jaga orang ramai ni tak boleh.
Sebab kita tak tahu mereka ni adakah mereka belajar tauhid ataupun tak belajar. Kan? Jadi tujuan kita belajar ni untuk nak memastikan akidah kita, i'tiqad kita adalah i'tiqad yang sahih. Tu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa minggu depan. Oh, macam mana muslimat kuliah duha nak diteruskan ke? Ha? Teruskan. Bukannya pukul 9 tu waktu nak tidur kan? Betul kan?